TV KPM. Wah, kalau kita boleh nampak dekat sini, ada banyak hasil karya catatan. Ada burger, ada ABC, ada bunga Rafflesia pun ada. Ni, ada ayam juga. Tapi sekarang ni Irfan tak pasti yang ini aliran catatan yang mana satu Siapa boleh tolong Irfan? Masuk kelas lah. Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan Didik TV KPM bersama saya pengacara anda, Irfan Syahmi. Untuk hari ini, kita akan bersama-sama meneroka dan belajar mengenai mata pelajaran pendidikan seni visual untuk menengah atas. Tetapi sebelum itu, persoalan sekarang ini, siapakah guru yang akan bersama Irfan? Apa kata? Kita saksikan dulu profil guru kita. Baik, sekarang ini Irfan akan bercerita kepada anda semua, guru yang akan bersama Irfan hari ini iaitu Cikgu Suraihani Mat Yunus dari SMK Seremban 2 Negeri Sembilan. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Salam, baik, Alhamdulillah. Irfan apa khabar? Saya mestilah baik-baik saja, dan kita juga bersama dengan seorang jurubahasa isyarat iaitu Cikgu Nur Farazilah binti Abdul Rahim dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Shah Alam, Selangor. Terima kasih Cikgu kerana turut serta bersama kami untuk episod kali ini. Baiklah penonton semua, sekarang ini kita akan bersama-sama dalam pendidikan seni visual untuk tingkatan berapa Cikgu? Tingkatan 5. Tingkatan 5 dengan tajuk yang pada hari ini ialah? Untuk tajuk hari ini, perkongsian saya adalah berkenaan dengan seni catatan, iaitu aliran seni pop. Aliran seni pop. Okey, Irfan pun tak sabar nak tahu apakah itu aliran seni pop. Jadi Cikgu, jom kita mulakan. Baiklah. Okey, saya teruskan perkongsian saya pada hari ini. Baiklah. Boleh kita lihat, okey, tajuk 3 bagi seni catatan iaitu aliran seni pop ataupun pop art. Okey. Ini adalah KSSM tingkatan 5. Tingkatan 5? Ya, untuk murid-murid yang mengambil SPM lah. Okey, kita bermula dengan standard kandungan seni catatan sendiri iaitu aliran seni pop, iaitu pemahaman terhadap konsep seni catatan aliran pop, kemudian eksplorasi dan aplikasi konsep melalui pelbagai sumber dalam penjanaan tugasan. Baik. Okey, seterusnya. Okey, apa itu seni pop atau pop art? Okey, mari kita lihat. Okey, pop art itu ialah salah satu aliran seni visual yang dipopularkan oleh karyawan barat berkaitan seni yang menggambarkan imej, objek atau suasana yang berlaku pada masyarakat seharian. Perkataan pop itu sendiri ialah singkatan daripada perkataan popular, manakala art itu sendiri adalah seni. Maka gerakan seni moden adalah peniruan kaedah, gaya dan tema yang popular berkaitan dengan kebudayaan, politik, media masak, karakter komik, periklanan dan juga science fiction. Okey, panjang juga definisinya. Ya, betul. Tetapi kalau Ifah boleh ringkaskan, pop itu maksudnya popular. Ya, betul. Dan art itu adalah seni. Jadi, seni yang mengikut peredaran masa, betul tak Cikgu? Betul. Ini yang kita panggil seni moden. Seni moden. Ya, betul. Okey. Dan mungkin Cikgu boleh ceritakan kepada kita, berkongsi kepada kita mengenai perkembangan seni pop sendiri-sendiri. Okey, boleh Irfan. Kita teruskan dengan slide kita. Okey, kita dahului dengan aliran dan gaya seni pop itu sendiri, iaitu memanfaatkan simbol-simbol dan gaya visual daripada media massa yang popular seperti surat khabar, televisyen dan juga iklan. Kemudian ia menggunakan teknik moden iaitu memindah imej popular ke permukaan kanvas. Selalunya kalau hasil seni daripada seni pop ini sendiri, kita boleh mengambil imej ataupun foto.
Okey. Dan memindahkan ke atas kita punya canvas ataupun apa-apa permukaan yang kita nak menghasilkan hasil karya. Okey, seterusnya, pengkarya gemar menggunakan saiz teks yang besar di samping unsur garisan yang jelas. Kalau kita tengok aliran lain, ada aliran yang tidak boleh menggunakan garisan yang jelas tu. Oh, contohnya cikgu? Kalau aliran realism, ataupun naturalism, kita tak boleh ada satu garisan luar ataupun garisan yang terlalu jelas. Nanti kita akan pergi ke ilustrasi. Tapi kalau untuk seni moden ini, seni pop ini, kita boleh menggunakan garis-garisan yang sebegitu. Baik, itulah antara perbezaan. Ya, itu antara perbezaannya. Seterusnya adalah objek consumer yang selalunya yang kita jadikan ia sebagai tumpuan hal benda ataupun kita panggil sumber ilham. Objek consumer ni contohnya kalau kita membeli barangan. Membeli barangan. Contohnya kalau kita beli sardin ke, kita beli burger ke, macam contoh ada donat kan dekat sini. Betul. Sebab hasil karya yang Irfan lihat tadi, ada di antaranya adalah seni pop dan ada di antaranya bukan seni pop. Macam di hadapan Irfan tu sendiri. Yang mana satu cikgu? Yang Irfan boleh nampak, kalau yang ada warna merah dan warna kuning yang jelas tu, kita panggil aliran cubism. Di sebelahnya pula kita panggil aliran naturalism. Saja saya nak tunjukkan supaya kita nampak perbezaan di antara aliran itu sendiri. Betul. Kita teruskan. Silakan cikgu. Kita pergi ke sejarah perkembangan seni pop itu sendiri. Seterusnya ialah aliran ini bermula di England pada pertengahan 90-an yang pada asalnya adalah satu pergerakan yang menggelarkan diri mereka sebagai independence group, iaitu pada tahun 1954 hingga 1955 atau English pop art. Seterusnya ia berkembang serentak di England dan Amerika Syarikat menjelang awal 60-an. Pop art adalah pengaruh penting di England, New York, California, Eropah, terutamanya di Perancis dan Itali. Memang kita ambil daripada negara barat lah. Seterusnya, bagi artis luar Amerika yang hidup dalam kesederhanaan selepas perang, image ini menceritakan tentang kehidupan yang penuh dengan kemewahan yang tidak tergambar. Seterusnya, dunia pictorial ini dikenali dan difahami oleh semua orang dan ia seolah-olah satu pembebasan bagi lebih ramai orang berbanding seni abstrak yang elit. Di situ masa sejarah seni lah kita ceritakan ya. Kalau aliran ini kita kena faham tentang abstrak. Tentang seni moden. Dekat situ sebenarnya ada sedikit konflik dan pandangan. Dan wujudlah aliran-aliran baru seperti ini. Baik. Seterusnya, pengkarya pop art berpendapat tiada siapa yang perlu takut pada seni kerana pengetahuan dalaman dan pendidikan tidak lagi diperlukan. Itu pendapatnya lah kan? Ya, pendapat dia. Pop art. Maksudnya, kita nak mendedahkan ataupun kita nak sebarluaskan aktiviti seni ini sendiri. Tidak semestinya kita perlu satu pendidikan yang lebih mendalam atau tertinggi untuk menghasilkan satu hasil karya seni. Betul. Seterusnya, semua orang tahu dan kenal dengan imej yang berkenaan dan semua orang berupaya menghasilkan seni. Pop art amat popular terutama dalam kalangan orang muda kerana seninya yang tiba-tiba saja yang menjadi segar dan mengikut keadaan. Segar dan mengikut keadaan ni apabila kita mengikut perkembangan semasa. Betul. Ya, bila sesuatu ikon ataupun image popular, kita terus jadikan itu sebagai salah satu hasil karya seni. Itulah seni pop.
Itulah seni pop. Dia Okey. segar, sentiasa segar. Betul, sebab seperti yang cikgu ceritakan kepada Irfan tadi dan penonton di rumah juga, seni pop ini memang akan ikut peredaran masa. Betul. Perkembangan yang berlaku itu akan menyebabkan penghasilan karya yang baru juga. Yes, betul. Baik cikgu, terima kasih untuk segmen kali ini dan kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami tentunya dalam Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Entertainment. Bertemu kembali kita dalam Didik TV KPM untuk mata pelajaran pendidikan seni visual tingkatan 5. Dan sekarang ini Irfan ingin cikgu kongsikan kepada kita semua pengenalan dan juga untuk kita mendalami lagi aliran seni pop ini. Jadi cikgu, jom kita mulakan. Okey, saya teruskan dengan tokoh dan karya seni pop itu sendiri. Okey, siapakah tokoh, siapakah pengkarya sebagai artis rujukan untuk kita menghasilkan karya kita sendiri. Baik. Selalunya Irfan, Ya, saya. kalau kita nak menghasilkan hasil karya ni, kita mesti ada tokoh atau artis rujukan tu Sebagai sendiri. inspirasi. Ya, sebagai inspirasi supaya kita tidak lari daripada aliran itu sendiri. Okey. Okey, kita teruskan dengan Richard Hamilton. Okey, siapakah Richard Hamilton itu? Okey, dilahirkan pada 24 Februari 1922 di London, England. Okey, contoh lukisan beliau atau hasil karya beliau yang terkenal ialah In Honest House Study 2, iaitu pada tahun 1949. Conversation pada tahun 1949 juga, dan juga Oculus Witness Study pada 1965. Okey, lukisan yang lain ialah In Honest House Study 3 1981, The Solomon R. Guggenheim Architects Visual 1965, dan Homage 6 Crystal Corp 1957. Dan beliau meninggal dunia pada tahun 2011 di London, England. Cikgu, boleh tanya sedikit mengenai, cikgu ada bagi tahu kita beberapa contoh lukisan yang telah dihasilkan oleh Richard Hamilton ni. Tapi mungkin cikgu boleh kongsikan sedikit antara lukisan-lukisan itu berkisahkan tentang apa? Okey, kita boleh tengok. Ni. Okey. Ini adalah hasil karya Richard Hamilton itu sendiri. Okey. Ini menggunakan media, gouache, dakwat dan juga collage. Okey. Dan hasil karya beliau adalah berkenaan dengan diri beliau sendiri. Diri beliau sendiri. Kebanyakannya apa yang beliau hasilkan adalah yang dekat dengan diri beliau. Dan hasil karya yang kedua, okey, kalau kita lihat dekat sini adalah berkenaan dengan seni bina. Seni bina. Ya. Baik, dekat situ kita boleh nampak ya, media yang digunakan ialah crayon, pastel dan juga dakwat. Tidak semestinya kita gunakan cat minyak sahaja, tapi kita boleh menggunakan karya media yang lain. Dan mungkin pada ketika itu adalah bahan dan alat utama yang boleh digunakan. Sebab itulah beliau menggunakan krayon, pastel dan juga dakwat. Betul. Okey, kita teruskan lagi. Baik. Okey, Roy Lichtenstein. Okey, siapakah beliau? Okey, beliau dilahirkan pada 27 Oktober 1923 di New York, Amerika Syarikat. Merupakan antara pelukis seni pop yang terawal. Okey, contoh lukisan beliau adalah Donald Duck. Ni yang kita sedia maklum lah. Okey. Okey, pada tahun 1958. George Washington 1962. Girl 1965. Drawing for Warm 1963. Study for Little Aviation 1968 dan Drawing for Still Life with Cabbage 1972. Okey, ini adalah antara karya-karya agung beliau lah. Okey, dan beliau telah meninggal dunia pada tahun 1997 di New York, Amerika Syarikat. Okey, mari kita lihat hasil karya beliau. Inilah hasil karya beliau. Okey, hasil karya Roy ini yang berkaitan dengan yang kita nampak, yang kita boleh lihat adalah
lebih cenderung kepada komik. Komik. Aha. Dan ini adalah drawing for still life ataupun alam benda. Still life with cabbage. Kita boleh nampak alam benda tu seperti alatan di situ. Dan juga kita boleh nampak penghasilan cabbage ataupun kobis itu sendiri. Tidak terlalu rumit, ringkas saja, tapi kita boleh mengenal itu adalah cabbage tu atau kobis tu sendiri. Okey, kita teruskan dengan David Hockney. Okey, siapakah David Hockney? Okey, dilahirkan pada 9 Julai 1937 di Bradford, England. Pelukis terpenting aliran seni pop pada tahun 1960-an. Contoh asal karya beliau yang terkenal ialah Still Life, kemudian Taj Hotel, Bombay, iaitu pada tahun 1977, Celia, Coronet 1971 dan Catrice Timber 2008. Okey, lukisan yang lain ialah Study for a Closer Grand Canyon pada 1998, Mr. and Mrs. Clark and Percy pada tahun 1970, More Crook Timber on Woolgate 2008 dan Study of Water in a Pool pada tahun 1966. Baik. Okey, mari kita lihat hasil karya beliau, iaitu inilah dia, Study of Water in a Pool. Okey, yang ini menggunakan crayon dan grafit lah. Grafit. Okey. Mungkin boleh cikgu kita patah balik satu. Irfan nak Grafit. cikgu kongsikan kepada Irfan antara elemen-elemen yang terdapat dalam lukisan David Hockney ni, cikgu. Kalau kita lihat, okey, dia Study Water in a Pool. Okey, kalau kita nampak, itu adalah satu pandangan pandangan eye level. Eye level, okey, dengan eye mata. level kita untuk melihat pool tu sendiri. Okey, kolam itu renang. sendiri. Yes, kolam renang itu sendiri. Kalau kita lihat di bawahnya ada sedikit pergerakan atau movement. Betul. Okey, yang berwarna biru tu ada garisan-garisan yang melengkung. Itu adalah pergerakan air. Pergerakan air. Di dalam kolam renang itu sendiri. Kalau kita lihat, dan kotak-kotak biru tua tu, dark blue tu, kita nampak itulah dia punya simen atau batasnya bahagian darat tu. Okey, itulah yang cuba ditonjolkan oleh David Hockney sebenarnya. Betul. Kalau Irfan sedia maklum, kadang-kadang hasil karya ni dia tidak terlalu direct. Okey, dia ada satu interpretasi daripada pengkarya itu sendiri. Baik. Macam mana dia olah, macam mana dia fikir lebih jauh tentang satu-satu objek yang dilihat di depan mata. Saya suka perkataan itu, interpretasi. Sebab setiap hasil karya ni akan bergantung kepada penghasilan itu, dan seseorang itu akan mempunyai cara untuk dia interpret sendiri. Cara tersendiri, idea tersendiri. Sebab tu tingkatan 4 dan tingkatan 5 KSSM ni, kita akan lebih kepada pewujudan idea. Sebab tu kita nak wujudkan pelajar yang lebih cenderung ke arah inovasi dan intervensi itu sendiri, kita mesti keluarkan idea-idea baru. Baik, terima kasih cikgu. Ya. Okay, kita teruskan. Okey, bapa gerakan seni pop dunia. Maksudnya dalam kebanyakan kita punya pengkarya, kita ada satu yang terbaik. Yang terbaik. Yang tu yang kita panggil bapa gerakan seni pop dunia tu. Siapakah dia, cikgu? Siapakah dia, Irfan? Mari kita lihat. Okey, beliau adalah Andrew Warhol ataupun kita kenali sebagai Andy Warhol. Okey, Andy Warhol ni sangat terkenal kerana hasil karya beliau yang kita katakan boom, meletup. Okey, kita lihat apakah hasil karya beliau. Siapa yang belum mengenali, okey, kita lihat dulu latar belakang Andy Warhol. Dilahirkan pada 6 Ogos 1928 di Pittsburgh, Pennsylvania, Amerika Syarikat. Pelukis terkenal kerana seni cetak, seni lukis catatan dan juga wayang gambarnya. Itu yang saya sebutkan tadi. Okey, kita ada lagi satu teknik ataupun medium yang digunakan, iaitu seni cetak. Okey, contoh karya beliau yang terkenal ialah Chelsea Girls 1966, Exploding Plastic dan juga Campbell Soup Cans pada 1962, dan beliau meninggal pada 22 Februari 1987.
Okey, ini adalah satu hasil karya yang memang terkenal daripada dahulu sehingga kini. Irfan pun pernah nampak ni cikgu, Ya, karya ni. Baru betul. Irfan tahu siapa penghasilnya. Beliau adalah yang di Wahol itu sendiri dan beliau mengambil artis yang terkenal pada zaman itu, artis popular pada zaman itu iaitu Marilyn Monroe. Betul. Okey, dan dia menghasilkan beberapa gambar atau foto Marilyn Monroe itu sendiri dan menggunakan pelbagai warna dan teknik yang digunakan adalah cetakan. Cetakan. Ya. Okey, kemudian kita pergi kepada bapa seni pop Malaysia pula. Kita pun ada juga. Ya, kita ada juga. Sebabnya kita ada daripada luar negara dan kita nakkan murid kita tahu tentang arti daripada dalam negara yang mengambil aliran ini, iaitu Jerry Azhari ataupun Ahmad Azhari bin Muhammad Noor. Okey, kita teruskan latar belakang beliau. Dilahirkan pada 1955 di Parit Perak. Kemudian merupakan tokoh seniman pop art. Okey, dan kita ada beberapa karya daripada beliau. Okey, contohnya, kalau kita boleh lihat di sini, antara yang kita boleh lihat di sini adalah Matahari pada tahun 1997 dan beliau telah meninggal dunia pada 19 Julai 2006. Okey, di Sungai Siput Perak. Okey, untuk mengenang jasa Jerry Azhari, ada satu pameran iaitu A Tribute to Jerry Azhari yang bertempat di Galeri Prima, Balai Berita Bangsa Kuala Lumpur. Dan ia merupakan satu pameran tribute Allahyarham yang telah meninggal dunia pada 2006 itulah. Ini adalah antara hasil karya Jerry Azhari itu sendiri. Wow. Ada sedikit pengaruh Andy Warhol juga. Betul. Dalam penghasilan sebab karya. saya nampak lebih kurang macam Marilyn Monroe punya hasil karya tadi. Betul. Okey. Dan ini adalah satu ciri-ciri yang kita boleh lihat. Contohnya kalau seni pop, kebanyakan hasil karya kita menggunakan warna-warna primer. Warna-warna kontras. Warna-warna kontras. Contohnya cikgu, kita pakai warna apa? Kalau primer tu kita sedia maklum warna asas, merah, biru, kuning. Okey, kalau warna-warna kontras, warna-warna yang bertentangan. Okey, contohnya warna terang dengan warna gelap. Macam tu. Okey, kalau Irfan nampak dekat hasil karya yang sebelah kanan Irfan tu, di sini. Okey, kita boleh lihat latar belakangnya, kita nampak ada yang berwarna gelap, Betul. ada yang berwarna terang. Ya, betul. Macam merah, kuning dan bunga-bunga di atasnya adalah yang kontras. Yang kontras. Supaya hasil karya itu lebih menonjol. Menonjol. Ya, betul. Nampaknya bunga ni akan nampak menonjol di depan. Ya, betul. Okey, kita teruskan dengan sesi menjawab soalan ya, Irfan. Siapa yang nak kena jawab soalan tu? Sebabkan saya tak ada murid di sini. Irfan lah murid saya. Tak apa, saya dah bersedia sebenarnya. Tadi Okey. waktu cikgu bercakap tu, Irfan dah tulis dah sebenarnya. Kan? Sebabnya Okey. apa yang kita sampaikan, apa yang cikgu sampaikan, saya inginkan murid itu fokus dan boleh menjawab dengan baik. Sebab InsyaAllah. kertas pendidikan seni visual ni, Irfan, Ya, saya. memang ada kertas satu iaitu teori. Oh, ada teori. Ada teori, okey? Okey. Okey, soalan satu. Siapakah bapa pop art di Malaysia? Okey. Sebelum itu, Irfan nak ajak semua yang menonton untuk cuba jawab bersama dengan Irfan hari ini. Jadi, kita mulakan dengan soalan yang pertama. Siapakah bapa pop art di Malaysia? Kita ada 3 pilihan. Okey. Okey, adakah Jerry Azhari, Azfar Heri, Siti Suhaila ataupun Imran Yaakob? Okey. Soalan ni mudah cikgu. Sebab baru je cikgu cakap tadi. Beliau adalah Jerry Azhari. Okey, kita lihat Betul jawapan ke dia. tidak? Ya. Alhamdulillah. Tahniah. Okey. Tahniah, Irfan. Okey, kita pergi ke soalan 2. Bilakah tarikh lahir Richard Hamilton? Okey, Richard Hamilton tadi cikgu ada cerita dia lahir pada bulan Februari. Tarikhnya 24. Kita lihat okey. sebab dia ada 2 pilihan tu. Adakah 24 Februari atau 19 Februari? Betul. Okey, dan jawapannya ya. Tepat lagi sekali. Alhamdulillah. Okey, seterusnya. Okey, mana satukah hasil karya seni Andy Warhol? Kita ada 2 sahaja. Betul. A atau B. Kita kena pasti dulu yang mana satu. Yang pertama itu adalah milik Richard Hamilton. Jadi jawapannya adalah B.
Okey, kita lihat betul tak jawapan dia. Okey, betul. Tepat sekali. Terima kasih. Memang kita dah kenali Andy Warhol tu siapa dan kita tahu karya beliau terkenal sehingga sekarang. Setuju. Okey. Soalan keempat, di Ya, saya. manakah tempat pameran A Tribute to Jerry Azhari diadakan? Okey. Yang ni pun baru je cakap tadi. Ya. Boleh tak tolong Irfan dekat sini? Okey. Boleh. Di manakah tempat pameran Tribute to Jerry Azhari diadakan di Galeri Prima? Betul ke? Kita ada Saya yakin cikgu. Kita ada 4 pilihan ni. Shah Alam, Stadium Shah Alam, Museum Negara, Bukan. Galeri Museum Maya, Bukan juga. ataupun Galeri Prima. Setuju. Yakin Yakin? Saya yakin dan percaya. Okey, kita lihat. Ya, betul. Galeri Prima. Okey, dan soalan terakhir yang Irfan banyak tanya saya tadi, siapakah yang telah menghasilkan karya di bawah? Okey. Jadi Irfan nak beri peluang kepada murid di rumah untuk jawab dulu baru Irfan jawab. Okey. Jadi di sini kalau kita lihat ini adalah hasil yang menunjukkan situasi di dalam kolam. Jadi ini adalah hasil David Hockney. Okey, kita lihat. Betul tak? Betul. Tanya Irfan sebab Terima kasih. kesemua soalan hari ini Irfan boleh jawab dengan betul. Okey, maksudnya tumpuan Irfan pada apa yang saya sampaikan tadi sangat fokus. Iya cikgu, Irfan menulis tadi kat sini sebenarnya. Ya. Baik. Terima kasih cikgu untuk segmen kali ini dan lepas ini kita ada banyak lagi aktiviti yang akan kita lakukan bersama-sama dengan cikgu. Jadi kita berehat seketika. Teruskan bersama kami tentunya dalam Didik TV KPM. Entertainment. Masih bersama kami dalam Didik TV KPM. Nampaknya cikgu dah datang dekat Irfan. Sebab kita sebenarnya sekarang ini akan buat aktiviti yang cukup menarik. Tetapi sebelum itu rasanya cikgu ingin berkongsikan sedikit pengetahuan dan ilmu. Silakan. Okey, sekarang kita akan menghasilkan satu hasil karya seni pop itu sendiri. Okey. Tetapi sebelum penghasilan karya tu, kita mesti hasilkan satu pewujudan idea. Pewujudan idea ni kita akan lakukan menggunakan peta iting. Okey. Dan ini contoh yang saya sudah buat secara ringkas sahaja. Okey, selalunya kalau pewujudan idea, kita mestilah ada kita punya artis rujukan kita Artis sendiri. rujukan yang pertama. Kemudian teknik yang kita akan gunakan. Okey. Dan juga sumber ilham. Maksudnya hal benda apakah yang kita ingin jadikan satu objek penting dalam penghasilan karya kita. Itu sumber ilham. Ya, betul. Baik. Okey, sekarang ni kalau untuk artis rujukan pada pendapat cikgu, okey, kita ada beberapa tadi kan? Betul, ada beberapa. Tapi cikgu sarankan kita ambil beberapa seni pop itu sendiri. Iaitu Andy Warhol. Bijak Irfan. Okey, kita tulis di situ. Okey. Andy Warhol. Okey. Cantik Irfan. Okey, artis rujukan di atas. Kita buat dulu cikgu. Kenapa pentingnya kita buat peta iting ni? Okey, untuk menghasilkan sesuatu hasil karya Irfan, kita tidak boleh buat secara melulu. Okey. Okey, kita kena ada satu idea yang betul-betul mengikut aliran ataupun ajaran pada hasil karya itu sendiri. Itu yang perbezaan antara yang berilmu dalam seni dengan yang tidak ada knowledge lah, tidak ada ilmu dalam bidang seni itu sendiri. Sebab kita cuba ingin menghasilkan karya yang tidak lari alirannya kan? Ya, tidak lari alirannya dan kita buat berdasarkan ilmu yang kita ada. Betul. Okey. Jadi sebab itulah kita kena ada ilmu pengetahuan dulu. Okey. Ya. Baik.
Okey, sebab kita orang yang belajar kan. Kita kena ada ilmu tu. Kemudian teknik yang kita akan gunakan, okey, mungkin kita boleh gunakan teknik seperti Andy Warhol juga. Okey, iaitu teknik apa cikgu? Kita boleh buat teknik catan. Catan. Okey, menggunakan media akrilik. Okey, media akrilik. Ya, media akrilik. Okey. Akrilik ni istimewanya Irfan adalah satu warna yang diinovasikan daripada cat minyak. Cat minyak. Okey, pada zaman dahulu cat minyak ini digunakan untuk tahan lama. Tahan lama? Tapi kekurangannya adalah bila mana dia lambat untuk kering. Kena makan masa sikit lah. Ya, makan masa. Ada sampai makan masa beratus tahun baru kering. Betul-betul? Ya, betul. Okey. Faham. Kemudian kita inovasikan satu warna yang hasilnya sama seperti cat minyak tetapi lebih cepat kering. Lebih cepat kering. Ya. Kalau akrilik ni kita menggunakan water base lah. Water base. Kalau cat minyak ada oil base. Okey. So, teknik kita catan dan juga media akrilik media akrilik. Kita menggunakan teknik cetakan juga. Cetakan. Okey. Memandangkan kebanyakan cetakan ini kita gunakan contohnya sutera saring macam tu. Tapi hari ini cikgu tak bawa peralatan. Kita buat secara manual. Secara manual? Ya. Susah tak cikgu? Okey, kita lihat sebentar lagi. Boleh. Okey, Kita saya akan pastikan dengan sumber ilham. Okey, sumber ilham. Okey. Kalau kita lihat sumber ilham ni kita boleh ambil apa-apa yang dekat dengan kita. Dekat dengan kita. Ya. Okey. Okey. Sekarang ni sebenarnya ada satu trend. Okey. Trend apa tu cikgu? Kalau dalam TikTok pun ada trend juga. Setuju. Okey. Sebenarnya kita hanya menggunakan apa yang ada dekat tubuh badan kita. Okey. Iaitu tapak tangan sahaja. Tapak tangan? Ya. Okey. Sumber ilham kita tapak tangan? Ya, tapak tangan sahaja. Okey. Menarik ni. Sebenarnya macam mana? ada salah satu karya pada Andy Warhol juga yang memang menggunakan tapak tangan. Ada juga? Ada juga. Okey, kita dah ada artis rujukan, kita dah ada teknik, kita dah ada sumber ilham. Kita dah ada sumber ilham. Okey, sekarang kita dah boleh mulakan dengan penghasilan karya kita lah. Okey. Boleh. Kalau kita dah siap Okey. Okey, kita punya peta IT kan. Okey. Sekarang cikgu nak hasilkan karya. Okey. Kalau letak tepi dulu. Ya, letak tepi dulu. Kalau sebelum ni, saya. okey, kita menggunakan canvas seperti contoh di hadapan ni kan. Tapi kita buat pembaharuan sikit. Kita kan semakin moden. Setuju. Kita menggunakan bahan yang sedia ada. Ini apa cikgu? Okey, ini sebenarnya board saja. Dia macam plywood jugalah. Baik. Okey, sebenarnya ini adalah papan yang kita tidak gunakan lagi. Tapi kita boleh guna semula untuk jadikan sebagai kita punya surface untuk kita permukaan yang kita boleh buat hasil karya kita seni pop. Okey, kita teruskan. Okey, kita menggunakan tapak tangan kita sendiri. Kita letak sahaja atas kita punya papan ni. Okey, letak je. Okey, boleh juga guna pensel. Guna pensel, izinkan saya cikgu Ya, ataupun kita nak terus menggunakan warna pun tak ada masalah. Okey, tapi Ifan rasa sebab Ifan ni baru belajar cikgu. Okey. Boleh tak kita guna pensel dulu? Boleh. Okey. Sebenarnya apa yang cikgu ajar ni selain daripada murid sekolah menengah, murid aras yang cikgu buat ni, murid sekolah rendah pun boleh. Sekolah rendah pun boleh juga? Boleh juga. Jadi tak terhad kepada mereka di sekolah menengah sahaja. Semua boleh cuba? Semua boleh. Okey. Kita dah dapat satu garisan luar tapak tangan kita. Dah dapat? Okey. Irfan pilih satu warna untuk diletakkan atas karya Irfan tu. Irfan nak pilih warna biru. Biru? Okey. Biru ataupun kalau seni pop ni kita suka warna-warna yang outstanding. Outstanding kan? Warna-warna yang ceria. Ataupun Irfan pilih warna oren boleh? Jingga. Kalau bahasa seni visual ni Irfan, jingga. Kita panggil jingga. Okey, maafkan saya. Okey. Baik. Irfan ambil warna jingga, saya ambil warna merah lah. Boleh? Izinkan saya cikgu? Boleh. Tak ada masalah. Okey. Lepas tu nak kena buat apa ni?
Okey, kita terus. Okey. Cat di Ambil atas. berus. Okey, berusnya saiz macam mana, cikgu? Okey, selalunya kalau permukaan kita luas macam ni, untuk memudahkan kita, kita guna berus yang besar. Besar. Cikgu Irfan tak dengar besar lah. Nak satu boleh? Boleh. Okey. Yang ni boleh, yang ni pun boleh. Sebenarnya Ifan punya tu boleh je. Boleh je? Mana-mana pun boleh. Sama besar je. Okey. Sebab Ifan nanti nak kontrol tu mudah lah. Jadi kita kena basahkan dulu, cikgu. Basahkan dulu. Basahkan dulu. Okey. Okey, dah basahkan. Kita ambil warna. Okey, kita nak masukkan ke semua jari ke macam mana? Ya, betul. Okey, semua jari. Hari ni cikgu ajar teknik yang paling mudah lah. Paling mudah, ya? Ya, paling mudah. Sebab kita punya masa pun terhad kan? Ya. Okey. Kita nak warnakan dulu. Macam saya pilih warna jingga, cikgu memilih warna merah. Ya. Okey. Nampak cikgu. Cikgu, kalau kita tak cukup warna, kita ambil lagi, tak apa kan? Ya. Kita ratakan. Cikgu nak tanyalah, kenapa cikgu pilih warna merah? Sebab saya nak nampak kontras tu. Okey. Kalau dalam bahasa seni visual, kontras adalah dalam prinsip rekaan. Prinsip rekaan. Ya. Okey. Jadi memang wajiblah ada, cikgu, kan? Ya, kontras betul. tu. Kontras tu. Okey. Dalam hasil karya kita, kita pelbagaikan unsur seni dan prinsip rekaan. Pelbagaikan selalunya ya. Selalunya kita akan pelbagaikan asas seni reka tu dalam penghasilan hasil karya kita, supaya hasil karya kita akan jadi lebih berkualiti dan menarik. Berkualiti dan menarik. Ifan suka perkataan itu, berkualiti dan menarik. Sebab kita ni, cikgu, dalam berseni ni tak ada limitnya, kan? Betul. Maksudnya kita boleh cuba untuk eksplorasi. Macam mana sekalipun, dan kita cubalah gabung, jalinkan beberapa teknik supaya lagi cantik dan berseni karya kita. Okey. Selain tu, Ifan, sebenarnya bila kita mengaplikasikan kita punya unsur seni dan prinsip rekaan, atau kita panggil bahasa seni visual, atau dahulunya kita panggil asas seni reka itu sendiri. Baik. Kita boleh mengkritik ataupun kita boleh menghayati hasil karya daripada pengkarya yang lain. Okey. Kita boleh mengkritik, cikgu? Ya. Maksudnya, kita kritik tu fungsinya untuk apa? Untuk kita belajar. Okey. Maksudnya dalam satu hasil karya tu, kita akan amati, okey, teknik apa yang digunakan. Unsur seni apa yang ada dalam hasil karya berkenaan. Okey. Warna apa. Nanti masa sesi apresiasi seni tu, itulah kritikan seni tu sendiri. Faham. Bila kita jelaskan tu. Okey. Baik. Okey, fine. Pastikan kita tak nampak garisan pensel itu. Tak nampak garisan pensel, Okey. Kita tutup semua sekali. Okey, kita tutup semua sekali. Okey, jangan bagi nampak garisan pensel. Okey. Ini adalah teknik yang kita gunakan lah, iaitu teknik catan yang menggunakan akrilik. Okey. Kita selesai. Hasilnya seperti ini. Okey. Ini dah hasil, Irfan. Dan itu hasil cikgu. Okey. Teknik apa yang kita belum buat lagi, Fan? Teknik apa lagi? Kita baru guna satu je teknik, kan? Kita baru guna satu teknik. Teknik seterusnya apa dia? Teknik catan dan teknik. Teknik apa lagi? Apa tu? Irfan tulis dekat peta iting tadi. Cetakan. Ya. Ini yang misteri ni, Fan. Okey. Nak cetak apa ni? Nak cetak apa ni? Sebenarnya kita kena kotorkan sikit tangan kita. Kotorkan tangan. Okey. Untuk kita jadikan tangan kita ni hasil cetakan kita. Okey. Sebab apa? Di tapak tangan kita ini sendiri ada garisan-garisan halus. Setuju. Ya. Kita panggil fingerprint tu lah. Fingerprint, kan? Dan kita akan tekap di kita punya hasil karya. Okey, tangan yang sama ke tangan berbeza? Tangan yang sama. Tangan yang sama, okey. Kalau kita tadi ukur tangan kiri, sebab Ifan kan kidal, tadi Ifan guna tangan kanan. Cikgu tangan kiri, kan? Okey. So kita kena pen dulu kita punya ni. Okey. Mungkin Ifan boleh guna warna hitam. Warna hitam. Okey, mungkin cikgu boleh guna
Warna putih. Warna putih. Ke Irfan nak guna warna putih? Saya ikut je mana-mana pun tak apa. Okey. Yang penting cantik. Ini kan masa belajar. Okey. Okey. Cikgu nak saya guna warna putih. Boleh? Tak ada masalah? Kalau Irfan nak guna warna putih boleh. Jadi kita kena letakkan warna putih ni di tangan kita. Ya, betul. Oh, gunakan brus yang sama ke yang berbeza, cikgu? Baru saya berbeza. Baik. Okey. Okey. Irfan nak ambil dulu. Mungkin guna Warna apa tu? warna silver. Silver. Okey. Okey. Okey, kita basahkan Sebab dulu. kita nak satu warna yang betul-betul kontra. Okey. Jadi kita akan cuba ambil Irfan ukur adakah sama, cikgu? Lebih kurang sama? ataupun Irfan nak besarkan sikit Irfan punya tu supaya Okey je, cikgu. boleh. Irfan rasa. Okey. Boleh. Okey. Minta maaf Irfan Tak terpaksa apa. memotongkan. Ini semua proses pembelajaran. Betul. Kita kena berani mencuba. Okey, macam Okey. ni ini tu cikgu kata cetakkan secara manual. Oh, itulah maksudnya. Ya. Betul-betul manual lah ni. Betul-betul manual. Okey. Okey, kita kotorkan tangan, sebenarnya kalau kita sejuk warna ni. Kalau kita buat di sekolah, Okey. macam saya buat di sekolah dengan murid saya, benda ni macam menyeronokkan. Setujulah, cikgu. Bukan selalu saya nak kotorkan tangan dalam studio ni. Kan? Okey. Okey, tak apa, jangan risau sebab akrilik adalah water base. Okey. Okey, bila water base ni kita mudah untuk basuh. Mudah untuk basuh. Ya. Okey. Cikgu dah bersedia ke? Ya. Irfan, sikit Kita lagi. sama-sama. Sama-sama. Okey. Kejap tau. Kejap Ya. lah. Sikit lagi. Sebab Irfan nak ratakan dulu. Okey. Tepi-tepi ni pun kena juga ke, cikgu? Tak perlulah. Tak perlulah kan? Sebab kita nak yang permukaan saja. Permukaan sahaja. Okey. Irfan sikit lagi. Sikit lagi di hujung sini pun. Okey. Okey. Dah ke, cikgu? Okey dah. Okey. Kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita letakkan jari kita betul-betul atas permukaan tu. Baik, kita cuba letakkan. Okey. Okey. Kali pertama, yes, betul. Okey, kalau kita nak buat layer seterusnya pun boleh, tak ada masalah. Tambah lagi warna. Tambah lagi warna. Kita tengok bahagian mana yang belum ni. Kalau ikutkan, kita kena tunggu kita punya warna ni kering. Oh, sepatutnya begitu. Sepatutnya begitu, tapi kita kesetukan masa. Setuju. Tak apa. Kita cuba je lah kan. Kita cuba. Kalau tak cukup warna, kita tambah lagi. Tak ada Tambah masalah. lagi. Kita boleh buat lapisan demi lapisan lah. Lapisan demi lapisan. Okey. Kita akan sambung lagi, cikgu. Okey. Kita letak dulu. Kena berhati-hati. Alright. Okey. Yes. Okey. Kita dah dapat. Dah dapat. Okey, dah dapat hasil yang seperti ini. Okey. Kita dah hampir siap ni. Dah hampir siap? Dah hampir siap. Okey. Sama ada kita boleh gunakan seperti ini terus. Kalau murid-murid boleh lihat di internet nama sesawang. Kalau rujuk artis Andy Warhol, hasil karya beliau ada yang menggunakan tapak tangan ini. Sama ke dia buat macam kita ni? Dia lebih kurang sama. sama. Tapi dia banyak-banyak lah. Tapi ini idea kita sendiri, kita buat atas permukaan yang lain. Betul. Kemudian kita menggunakan warna-warna yang berbeza. Macam tu. Okey. Tahniah Irfan, Terima sebabnya kasih, cikgu. walaupun awak baru belajar, baru pertama kali buat, Baru pertama kali. tapi awak dah boleh hasilkan satu hasil karya yang menggunakan artis rujukan Andy Warhol itu Alhamdulillah. sendiri. Dapat satu hasil karya seni pop. Yang ni boleh buat balik ke? Boleh. Tak ada masalah. Okey. Okey. Jadikan kenangan sebab ini hasil karya pertama. Betul. Okey. Jadi cikgu, macam kita tak boleh nak bandingkan macam saya punya macam ni, cikgu punya macam tu sebab Ya, betul. kita menggunakan tangan yang berbeza satu. Betul. Warna yang berbeza juga. Ya, betul. Kan? Itulah saya suka menerangkan dekat semua murid saya bahawasanya apabila kita menghasilkan satu hasil karya ni, kita ada satu identiti kita yang tersendiri. Identiti. Ya, walaupun kita rujuk artis yang sama, artis rujukan yang sama, tapi hasil yang kita dapat pasti berbeza. Pasti berbeza. Ya, betul. Faham. Itu dah menjadikan sesuatu hasil karya kita itu mahal. Mahal dan unik juga. Ya, betul. Baik cikgu, terima kasih untuk segmen kali ini. Apa kata kita berehat kejap, kita pergi basuh tangan dulu boleh? Boleh. Teruskan bersama kami tentunya dalam Didik TV KPM. Jom cikgu, basuh tangan dulu. Okey. Jom kita.
entertainment. Bertemu kembali kita dalam Didik TV KPM. Nampaknya kita bersama-sama dengan Cikgu Hani dalam satu pameran sekarang ini. Pameran apa ni Cikgu? Kita seolah-olah berada di satu pameran catatan seni pop. Betul. Kerana kesemua di sini adalah semua hasil karya seni pop itu sendiri. Rasa macam kenal lah tengah ni. Saya bagi penghargaan pada Irfan. Terima kasih. Saya letakkan di tengah-tengah kerana Irfan berjaya menjadi murid saya yang cemerlang hari ini. Alhamdulillah. Okey. Jadi untuk sesi apresiasi, macam mana kita nak mulakan ni Cikgu? Okey, sebab tu saya jelaskan kat Irfan tadi, sesi apresiasi ni adalah satu sesi untuk kritikan seni. Kritikan seni. Ya, apabila kita menghayati satu hasil karya seni itu sendiri dan kita perlihatkan dan kita hayati adakah dimasukkan bahasa seni visual, iaitu unsur seni dan prinsip rekaan dalam satu hasil karya itu sendiri. Baik. Okey, saya sebelum tu saya boleh tak saya nak tanya pendapat Irfan? Tanya pendapat. Boleh insya-Allah. Kalau di sebelah Irfan itu sendiri, apakah kelebihan atau konsep yang murid itu sampaikan? Okey. Apa karya itu? Apa karya ini sebenarnya? Baik. Berdasarkan pendapat Irfan, ini merupakan satu karya di mana murid ini telah menggunakan satu imej yang popular, iaitu burger. Sebab sekarang ni kan memang saya sendiri pun suka makan burger. Cikgu suka makan? Ya, saya suka sangat makan burger. Jadi ini adalah satu di mana konsep yang telah digunakan oleh murid ini menggunakan imej yang popular, iaitu burger. Dan warna juga ada kontras di sini. Ya, betul. Jadi saya rasa Cikgu, penghasilan karya yang telah dihasilkan oleh murid ini juga merupakan gabungan beberapa teknik di sini. Ya, hebat Irfan, walaupun baru belajar. Boleh kritik Ya, boleh kritik. Dah boleh jadi pekritik seni. Okey, murid itu perkara itu adalah berjayalah. Okey, murid kita tu berjaya hasilkan satu karya seni pop itu sendiri dengan memilih elemen yang popular, iaitu burger. Kalau kita lihat di sini pula, kita boleh lihat murid ini mengambil satu subjek matter ataupun sumber ilham, iaitu air batu campur. Air batu ABC. Okey. Yang begitu sinonim dan popular dekat masyarakat kita. Betul, Cikgu Ifah tengok ni pun terliur sebenarnya. Betul. Okey, berlatar belakangkan konsep kotak-kotak tu sendiri adalah satu konsep moden bagi seni pop, dan dia highlightkan satu image popular itu di tengah-tengah. Okey, macam murid ini pula dia menggunakan donat. Dan dia menghasilkan dengan teknik dan kepelbagaian daripada donat itu sendiri, dan kita tak nampak pun donat tu betul-betul bulat. Betul, sebab kalau kita melihat di sini, ini separuh juga. Ini lagi sikit je. Okey, jadi Cikgu, apa yang dia cuba tonjolkan di sini? Okey, kalau kita lihat dalam penggunaan bahasa seni visual itu sendiri, nombor satu, contoh yang kita dapati di sini, kita ada garisan. Kita boleh nampak garisan yang saya sebutkan tadi, garisan yang jelas. Garisan melengkung, yang jelas di sini. Kemudian kita boleh nampak konsep warna. Warna yang digunakan contohnya warna skunda. Ini warna skunda. Warna ungu warna skunda. Kemudian warna merah adalah warna primer. warna primer, warna asas. Warna kuning warna primer, warna jingga warna skunda. Kita dah nampak ada garisan, ada warna, kemudian ada kepelbagaian juga. Kepelbagaian tu dari segi apa? Kita lihat latar belakang dan juga teknik yang digunakan. Kita nampak bermacam-macam elemen. Setuju Cikgu. Dalam sebab selalunya hasil karya seni ni memang akan nampak perbezaannya. Betul. Kan? Jelas kita nampak perbezaan tu. Contohnya kalau bunga tu pula, kita nampak kalau di sini kepelbagaian garisan, elemen-elemen tu kan. Kalau bunga ni pula kita nampak
kepelbagaian dari segi warna. Dari warna. Ya, Okey, betul. cikgu. Baik. Terima kasih atas penjelasan dari segi apa sisi karya yang telah kita lakukan pada hari ini. Jadi, Irfan nak minta cikgu berikan sebagai murid cikgu hari ini, bagaimana prestasi keseluruhan Irfan? Okey, sebagai murid saya hari ini, saya dapati Irfan sangat cemerlang. Alhamdulillah. Cemerlang pada hari ini kerana boleh menjawab soalan saya Terima kasih. dengan baik, memberi fokus kepada setiap soalan saya dan dapat menghasilkan hasil karya yang sebegini baik. Tada! Ya. Okey. Terus jadi dan mengikut disiplin yang ditetapkan. Dan hasil karya yang terhasil adalah kemas. Kemas. Terima kasih cikgu. Okey. Dan bagaimana pula untuk mereka di rumah yang menonton kita untuk mendapatkan latihan pengukuhan dekat mana? Kita boleh pergi ke Sumberku, laman sesama Sumberku untuk kita menambah ilmu. Okey. Baik cikgu, terima kasih banyak-banyak kerana bersama Irfan untuk hari ini berkongsi kepada kita mengenai seni pop ataupun pop art. Jadi teruskan berkarya, jangan berani pula. Jangan takut untuk mencuba beranikan diri anda. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Hanya di TV KPM. Bye-bye.